Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk Kajian Kualiti Air di Sungai Paka. Ahli kumpulan terdiri daripada saya iaitu Wan Srihati Azurayu binti Wan Ahmad, Puan Nur Asmihan binti Hamzah dan Encik Wan Nur Asma bin Wan Yaakob. Kami daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Sungai Paka merupakan suatu sumber yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di daerah Dungun bagi menjalani aktiviti seharian sejak daripada zaman dahulu lagi. Sungai Paka menjadi sumber bekalan air mentah untuk kegunaan loji rawatan air Bukit Bawok bagi membekalkan air kepada sebahagian besar penduduk di daerah Dungun. Pernyataan masalah. Terdapat dua faktor yang menyumbang kepada pencemaran sungai iaitu guna semula tanah dan pembangunan. Pencemaran yang semakin meningkat yang berpunca daripada aktiviti pertanian, penternakan, perindustrian, pembinaan dan pencemaran domestik lazimnya menjadi penyumbang kepada kemerosotan kualiti air sungai. Laporan Ketua Audit Negara tahun 2015 yang menyatakan bahawa kualiti air sungai yang tidak dipulihkan dengan sebaiknya akan menyebabkan kemerosotan kualiti air sungai yang berpanjangan dan kemungkinan kehilangan ekosistem semula jadi. Objektif kajian. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti parameter kualiti air berdasarkan kepada aktiviti manusia di Sungai Paka. Kajian ini telah dijalankan di Sungai Paka bermula dari muka sauk loji rawatan air Bukit Bawok iaitu stesen pertama sehingga berakhir di muara Sungai Paka stesen 12. Aliran air sungai dari stesen 1 ke stesen 2 mengalir dari hulu ke hilir. Sebanyak 12 stesen persampalan telah dipilih berdasarkan kepada aktiviti manusia di kawasan kajian. Antara aktiviti yang dikenal pasti ialah penyaringan air mentah, penyedutan pasir, pertanian, penternakan ikan, pangkalan bot dan penempatan. Aktiviti ini dikenal pasti melalui pemerhatian semasa menyusuri Sungai Paka. Kaedah persampalan dan prosedur analisis. Bagi setiap stesen, sampel air diambil pada kedalaman 1 meter dengan menggunakan pam mini yang dilekatkan pada rod besi. Proses pengambilan sampel air dilakukan secara manual. Sebanyak 12 botol yang berisi padu 500 ml disediakan dan dilabelkan bagi tujuan pengumpulan sampel air. Setiap sampel air yang diambil di stesen terus dimasukkan ke dalam botol yang telah dibilas dengan air sungai tersebut. Botol dimasukkan ke dalam kotak penyejuk, sebaik sahaja air sampel dimasukkan ke dalam botol. Kesemua sampel air bagi 12 stesen dibawa ke BAKIPC bagi tujuan analisis. Kesemua analisis sampel air yang dijalankan di Bakmal adalah di bawah tunjuk ajar dan bantuan daripada juruteknik yang bertugas. Keputusan rancangan. Jadual menunjukkan data yang diperoleh sepanjang kajian dijalankan iaitu nilai parameter kualiti air bagi pH, suhu, warna, kekeruhan, kekerasan dan oksigen terlarut di 12 stesen persampalan. Nilai pH yang diperoleh adalah dalam julat 6.46 hingga 7.86. Nilai suhu adalah dalam julat 25.4 darjah Celsius hingga 26.8 darjah Celsius. Nilai warna adalah dalam julat 30 TCU hingga 70 TCU. Nilai kekeruhan adalah dalam julat 3.01 NTU hingga 12 NTU. Nilai kekerasan adalah 14.9 mg per liter
hingga melebihi 104 mg per liter. Manakala nilai oksigen terlarut adalah dalam julat 2.5 mg per liter hingga gram per liter. Rajah menunjukkan nilai pH pada setiap stesen di Sungai Pakar. Daripada data yang diperoleh, didapati bahawa stesen 5 menunjukkan nilai pH yang paling rendah iaitu 6.46, manakala stesen 12 menunjukkan nilai pH yang paling tinggi iaitu 7.86. Kedua-dua stesen ini terdapat aktiviti pangkalan bot. Dapatan menunjukkan bahawa nilai pH tidak dipengaruhi oleh aktiviti menunjukkan melalui nilai pH yang diperoleh di mana terdapat perbezaan nilai yang ketara walaupun melakukan aktiviti yang sama iaitu aktiviti penternakan ikan dan pangkalan bot. Rajah menunjukkan nilai suhu pada setiap stesen. Daripada data yang diperoleh, didapati bahawa stesen 8 yang mana terdapat aktiviti penempatan menunjukkan nilai suhu yang paling rendah iaitu 25.4 darjah Celsius, manakala stesen 2 yang mana terdapat aktiviti penyedutan pasir menunjukkan nilai suhu yang paling tinggi iaitu 26.8 darjah Celsius. Dapatan menunjukkan bahawa nilai suhu tidak dipengaruhi oleh aktiviti manusia kerana nilai yang diperoleh sama walaupun melakukan aktiviti-aktiviti yang berbeza. Rajah menunjukkan nilai warna pada setiap stesen. Daripada data yang diperoleh, didapati bahawa stesen 10 yang mana terdapat aktiviti penternakan ikan, stesen 11 aktiviti penternakan ikan dan pangkalan bot, dan stesen 12 yang mana terdapat aktiviti pangkalan bot menunjukkan nilai warna yang paling rendah iaitu 30 TCU, manakala stesen 1 yang terdapat aktiviti penyaringan air mentah menunjukkan nilai warna yang paling tinggi iaitu 70 TCU. Dapatan menunjukkan bahawa nilai warna tidak dipengaruhi oleh aktiviti manusia. Ini dapat ditunjukkan melalui nilai warna yang diperoleh di mana terdapat perbezaan nilai yang ketara walaupun terdapat aktiviti yang sama iaitu dan penempatan. Nilai warna bagi keseluruhan stesen juga menunjukkan bacaan lebih tinggi di kawasan hulu dan semakin menurun di kawasan hilir. Rajah menunjukkan nilai kekeruhan pada setiap stesen. Daripada data yang diperoleh, didapati bahawa stesen 10 yang mana terdapat aktiviti penternakan ikan menunjukkan nilai kekeruhan yang 0.1 NTU, manakala stesen 1 yang terdapat aktiviti penyaringan air mentah menunjukkan nilai kekeruhan yang paling tinggi iaitu 12 NTU. Dapatan menunjukkan bahawa nilai kekeruhan tidak dipengaruhi oleh aktiviti manusia. Ini dapat ditunjukkan melalui nilai kekeruhan yang diperoleh di mana terdapat perbezaan nilai yang ketara walaupun melakukan aktiviti yang sama iaitu aktiviti penternakan ikan dan pangkalan bot. Baca juga dapati bahawa nilai kekeruhan bagi keseluruhan stesen menunjukkan bacaan lebih tinggi di kawasan hulu dan semakin menurun di kawasan hilir. Rajah menunjukkan nilai kekerasan pada setiap stesen di Sungai Pakar. Daripada data yang diperoleh, didapati stesen 1 yang terdapat aktiviti penyaringan air mentah menunjukkan nilai kekerasan yang paling rendah iaitu 14.9 mg per liter,
manakala stesen 4 hingga stesen 12 yang mana terdapat aktiviti penternakan ikan, pengkalan bot dan kawasan penempatan menunjukkan nilai kekerasan yang paling tinggi iaitu melebihi 104 mg per liter. Dapatan menunjukkan bahawa nilai kekerasan tidak dipengaruhi oleh aktiviti manusia kerana nilai kekerasan yang diperolehi adalah sama walaupun melakukan aktiviti-aktiviti yang berbeza. Raja menunjukkan nilai oksigen terlarut pada setiap stesen. Daripada data yang diperoleh didapati bahawa stesen 12 iaitu terdapat aktiviti pengkalan bot menunjukkan nilai oksigen terlarut yang paling rendah iaitu 2.5 mg per liter, manakala stesen 1 yang terdapat aktiviti penyaringan air mentah menunjukkan nilai oksigen terlarut yang paling tinggi iaitu 3 mg per liter. Dapatan menunjukkan bahawa nilai oksigen terlarut dipengaruhi oleh aktiviti manusia kerana setiap aktiviti mempunyai julat bacaan yang berbeza. Nilai oksigen terlarut bagi keseluruhan stesen menunjukkan bacaan lebih tinggi di kawasan hulu dan semakin menurun di kawasan hilir. Keputusan dan perbincangan. Secara kesimpulannya, daripada 6 parameter kualiti air yang diuji, didapati hanya satu parameter saja yang dipengaruhi oleh aktiviti manusia iaitu oksigen terlarut. Dapatan menunjukkan bahawa nilai oksigen terlarut dipengaruhi oleh aktiviti manusia kerana setiap aktiviti mempunyai julat bacaan yang berbeza. Walau bagaimanapun, perbezaan nilai oksigen terlarut bagi setiap aktiviti tidak begitu ketara. Ini menunjukkan bahawa aktiviti manusia tidak memberi kesan kepada kualiti air di Sungai Pakar dan ini menunjukkan kualiti air berada di tahap yang tidak membimbangkan. Dapatan ini disokong oleh laporan Ketua Audit Negara tahun 2015 yang menyatakan bahawa pelbagai aktiviti seperti pembalakan, rekreasi, pengorikan pasir, sisa bahan buangan, aktiviti penternakan ikan, pertanian, peladangan dan lain-lain aktiviti tidak mempengaruhi kualiti air. Sekian, terima kasih.